tindakan. Right, so hari ni kita akan belajar daya saling tindakan. So, idea dia adalah first kali korang kena ingat magnet, permanent magnet ataupun magnet kekal. Okay, normal magnet lah. Okay, normal magnet dia ada north dengan south. Dia ada utara, selatan dia sendiri. Maksudnya magnet biasa, magnet putih ais semua tu lah magnet tu. Okay, dia ada dia punya medan sendiri. So dia ada magnetic field dia sendiri. Okay, daripada north to south. Okay, so sekarang ni dia ada magnetic field dia sendiri. Lepas tu last time kita belajar if we have a conductor, kita ada satu wayar and then wayar tu kita bagi current dalam dia, kita bagi arus dalam dia, dia pun akan ada magnetic field. Okay, so kalaulah magnet pun ada magnetic field, conductor pun ada magnetic field. Sekarang ni diorang gaduh. Okay, sebab dua-dua ada magnetic field, so diorang macam okay tak puas hati. So dua-dua akan gaduh. Jadi kalau korang combinekan dia, okay, yang conductor tu pun ada magnetic field, yang magnet ni pun ada magnetic field, akan menyebabkan diorang bergaduh. So bila diorang bergaduh, conductor tu tadi akan tercampak keluar. Okay, so nanti saya akan hantar video nak tunjuk, kalau kepada mereka yang tak pernah tengok lagi, saya akan tunjuk macam mana maksud dia tercampak tu. Tapi buat masa ni, just bayangkan kalau lah korang ada sebatang wayar dekat tengah-tengah ni, antara dua magnet, okay, kalau lah wayar tu tiba-tiba dalam dia ada arus, wayar tu akan tercampak keluar. Okay, so yang kita nak belajar ni adalah wayar tu tercampak arah mana dan kenapa wayar tu tercampak macam tu. Okay, so setakat ni yang pasal bila ada magnet, ada magnetic field. Bila ada conductor, ada magnetic field. Kalau kita gabung, dia bergaduh dan seorang akan tercampak keluar. Setakat tu, faham tak? Okay, right. So, okay, ikut. Jadi sekarang ni, kita tengok macam mana dia boleh tercampak dan kenapa dia tercampak. Sebab kalau tercampak boleh jadi atas, boleh jadi bawah. So macam mana kita nak tahu? So kita tengok guna tangan kiri. So dalam kes ni nama peraturan ni adalah peraturan tangan kiri Fleming ataupun Fleming left hand rule. Okay, so kalau nak nanti korang akan belajar tangan kanan pula. Tapi sekarang ni kalau nak bezakan senang je. Kalau korang memang ada current, lepas tu korang memang ada magnet, kalau nak tahu dia punya arah pergerakan, kita guna tangan kiri. So sekarang ni, keluarkan tangan kiri korang. Okay, buat sama-sama. Buat tangan kiri, lepas tu buat jari korang macam ni. Pastikan yang ni 90 darjah. Lepas tu yang ni pun 90 darjah. Tangan tu kena keras sikit. Kalau lembik-lembik dia tak jadi. Angle tu kena betul. Okay, so korang dah buat ke tangan tu? Dah buat Alright, so sekarang ni ibu jari korang adalah force ataupun daya. Maksudnya kalau lah benda ni, okay, tercampak ke atas, arah ni adalah arah yang ibu jari korang akan tunjuk nanti. Okay, lepas tu magnetic field untuk jari telunjuk. Yang ini adalah north, yang ini adalah south. Ini adalah utara, ini adalah selatan. Dan ini adalah arah arus. Okay, korang ingat lagi tak? Kalau titik ni, maksud dia arus keluar ke arus masuk? Kalau titik. Yes, arus keluar kan? Maksudnya sekarang ni, korang kena letak jari ni, okay, jari hantu ni ke arah korang sebab dia keluar. Okay, so tak apa. Point dia sekarang ni, korang try untuk ingat dulu, ibu jari adalah untuk daya ataupun senang cerita pergerakan konduktor ni. Okay, jari telunjuk adalah magnet punya arah. Maksudnya ini utara, ini selatan. Dan ini adalah arah arus bergantung kepada keluar ataupun masuk. So itu adalah peraturan tangan kiri Fleming. Okay, sekarang kita try apply. So tengok dekat sini, dia kata nyatakan arah daya. Okay. Dalam kes ni, kejap lagi kita akan bincang sama-sama. Tapi, cuba korang tengok dulu Ini utara. Ini utara, ni selatan. Jadi sekarang ni, korang kena buat
jari telunjuk korang arah macam ni. Sebab jari telunjuk adalah arah yang menunjukkan magnet. So cuba korang buat jari korang yang ini yang hujung yang bahagian kuku tu. Okay, ni yang bahagian dalam tu. Okay, kalau dah buat macam tu, korang tengok yang ni pula. Ini adalah arus keluar kan. So, jari hantu kena ke arah korang. Okay, so sekarang ni ibu jari korang menunjukkan arah, sekejap masa ni saya tunjuk. A ke B. Lepas korang susun tangan korang, okay, ibu jari korang menunjukkan arah A ke arah B. Okay, so kan korang dapat kan arah A kan. So itulah dia arah daya korang. So maksudnya wayar ni akan tercampak ke atas. Okay, so kalau wayar ni tercampak ke atas dah settle lah satu. So macam mana nak lengkapkan lukisan ni? Sebab lukisan ni tak lengkap lagi. So apa yang korang kena buat adalah lukis garis-garis magnet. Okay, dalam keadaan biasa tanpa orang kacau, tak ada konduktor, magnet akan buat garis straight macam ni. Tapi bila tiba-tiba ada wire kat tengah, dia akan macam elastik. Korang tahu kan elastik kan? Okay, so elastik. Kalaulah ni batu, cuba bayangkan sekarang ni batu ni dia dah campak ke sini, ke atas. Jadi, mestilah korang tarik elastik tu ke belakang kan? So, elastik tu adalah ke belakang. So, garisan banyak dekat belakang. Lepas tu tambah sikit garisan kat depan. Maksudnya sekarang ni kalau dia ke atas, maksudnya yang bawah ni lagi banyak sebab dia tolak batu ni ke atas, wayar ni ke atas. Jadi dekat bawah kena banyak garisan. Okay, so satu lagi nak lengkapkan, korang kena lukis arrow. Sebab sentiasa daripada utara ke selatan. So itu cara lukis dia. Kalau dia gerak ke atas, banyak garisan dekat bawah. Baru dia boleh tolak benda tu ke atas. Kalau dia gerak ke bawah, korang akan lukis banyak garisan dekat atas. Kat bawah sikit je. Okay. Untuk yang ni, faham tak? Okay. Clear Right, nice. Okay, now, kita try tengok yang ni. So inilah cara dia. Sama je soalan ni sebenarnya. Just nak tunjuk macam inilah sepatutnya korang letak tangan korang. Okay. Macam ni tadi, this is north, this is south. Jadi ni korang punya jari telunjuk. Bahagian kuku ke arah south, bahagian ni dalam. Okay, lepas tu current kan tadi titik kan. Maksudnya dia out, keluar. Jadi kena ke arah korang. Sebab dia keluar daripada skrin, keluar daripada kertas. Jadi ibu jari ke atas. So sebab tu jarak dia ke atas. So nama benda ni adalah, kalau soalan tanya apa nama medan ni, nama benda ni lah. So nama dia adalah medan lastik. Sebab tu tadi saya guna contoh lastik. Okay, medan lastik sebab dia tercampak. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah catapult field. Catapult tu lastik lah. Right, saya rasa dalam nota saya ada kot. So nanti korang tengok. Alright, so medan lastik ataupun catapult field. Pastikan untuk situasi ni tangan kiri ya, tangan kiri. Nama rule ni adalah tangan kiri Fleming. Okay, done. Sekarang, cuba korang selesaikan sendiri untuk soalan ni. Saya bagi korang pilihan, jawapan dia sama ada A ataupun B. Okay, try sendiri. Perhatikan ni utara, ni selatan. Arus masuk. Laju sangat jawab tu. Ha. Okay, yes. So jawapan dia sepatutnya adalah A. Okay, sebab jangan conteng. Alright, so kenapa? Sekarang ni korang tengok, ni utara ke selatan macam ni.
Okay, so sekarang ni cuba letak tangan korang utara ke selatan. So, ni jari korang akan macam ni bahagian kuku. Okay, dia akan macam sengit-sengit sikit lah tangan tu. Tapi macam yes. Kalau siapa yang pakai phone, boleh terbalikkan korang punya phone. Ataupun kalau dalam exam, korang terbalikkan kertas korang. Tapi point dia adalah, jari telunjuk korang, yang bahagian kuku tu menghala ke arah S. Okay, try sekarang. Dah menghala ke arah S, lepas tu jari hantu korang kena masuk ke dalam skrin. Tak boleh ke arah korang dah. Sebab nampak tak? Tanda ni adalah tanda pangkah. Maksudnya masuk. So bila masuk, masukkan korang punya jari hantu tu ke dalam ni. Okay, lepas tu tadi ni kuku, ke arah kuku untuk jari telunjuk. Jadi korang punya ibu jari ke arah atas. So daya dia ke arah atas. So cara nak lukis samalah. Dia ke arah atas. Jadi utara ke selatan. Utara ke selatan. Biasanya orang akan lukis 3 lah dekat bawah. Okay, so utara ke selatan. Ini cara lukis dia. So, untuk yang situasi ni, faham tak? Okay, pastikan yang tadi jawab salah tu hati-hati tau. Tengok betul-betul mana arah dia. Alright? Nice. So, saya padam dulu. Kita try buat soalan lagi. Okay, sebab dalam exam, kalau dia nak tanya soalan, biasanya memang dia tanya macam mana arah dia. Okay, so korang try. Try untuk yang ni pula. Jawab, A ke B ke C ke D? Ya, maksudnya arah daya ke atas. Betul. Gambar tadi tu arah daya ke atas sebab ibu jari korang ke atas. Okay, try soalan ni. Okay, yes. Bagus satu. Kebanyakannya memang jawab D kan? Okay, so kita tengok Jadi korang ada utara ke selatan macam ni. Jadi korang punya jari telunjuk bahagian kuku belah sini. Okay, so bahagian kuku belah situ, so korang pun gerak macam tu. Lepas tu ni arus keluar. Okay, dalam ni korang bernasib baiklah sebab dia bagi arus keluar. Dalam exam kadang-kadang dia letak je simbol. So pastikan korang tak terbalik. So jari hantu keluar. Okay, ke atas, ke arah korang. Jadi ibu jari korang akan ke arah bawah. So jawapannya adalah D. Okay, ni soalan trial yang sebenar Okay, so ini okay, mostly okay. Okay, this one. Yang ini gambar dia macam pelik sikit. Okay, saya terangkan gambar dulu Sekarang ni, kalau korang tengok, bekalan kuasa bergerak daripada positif ke negatif tau. So, korang kena faham ini positif, dia gerak ke sini. Okay, so bila dia gerak ke sini, wayar ni, dia akan ke arah sana. Okay, sekarang ni, korang akan nampak benda ni, mata korang dekat sini tau. Bila mata korang dekat sini, wayar tu, arus dia, current dia, menjauhi korang, away from you. So sebenarnya bila nak lukis, current dia macam ni. Sebab ke dalam. Boleh faham tak gambar ni sebenarnya? Sebab yang tadi kita buat tu memang dah macam mana, memang dah siap jadi simbol. Okay, so dalam gambar ni, dia tak pakai simbol, dia bagi gambar sebenar. Okay, so kalau gambar sebenar ni, kalau korang tengok, korang kena tengok dia punya current tu sendiri. So current gerak daripada positif. So ni current gerak macam ni. Lepas tu dia akan lalu, lepas tu dia akan turun bawah, then dia akan pergi sana. So bila pergi sana, mata korang dekat sini, korang akan nampak dia sebagai masuk ke dalam. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok, ini selatan, ini utara. So, ni selatan, ni utara. Jadi, benda ni akan gerak ke kiri ke ataupun ke kanan. Try. Okay, yes. So, dia akan gerak ke kanan. Okay, saya tahu korang dah pandai dah cara nak tengok benda ni. Maksudnya korang dah tahu dah. Sekejap baca. Ada orang tanya soalan. Macam mana nak tahu arus ni keluar? Tak, arus ni masuk. Arus ni masuk. Okay, kejap Macam mana nak tahu arus ni keluar ke masuk? So, dalam gambar ni arus masuk. Kenapa arus masuk? Sebab, cuba awak tengok sekarang ni positif. Arus akan gerak daripada positif ke negatif. Jadi, dia akan lalu macam ni.
Okay, lepas tu dia akan pergi ke wayar ni and then dia lalu ke sini. So bila sampai dekat bawah ni, dia akan ke arah sana. Jadi bila mata awak pandang daripada sini, awak akan nampak dia pergi ke sana, menjauhi awak. So macam kita belajar hari tu, kalaulah current tu menjauhi kita, maksudnya dia pergi jauh. Jadi pergi jauh maksudnya dia masuk ke dalam kertas. Alright, so bila dia masuk kertas, itulah simbol kita tadi dan jawapan kita adalah ke kanan. Yes, betul. Okay, berbalik pada point saya tadi, saya tahu korang dah tahu tengok kalau pangkah ni macam mana utara selatan kan. Cuma sekarang ni yang korang kena betul-betul faham adalah kalau gambar dia macam ni, macam mana nak tukar kepada bentuk ni. Alright, so practice benda tu banyak-banyak. Okay, kadang-kadang sebab soalan keluar macam ni. Okay, so setakat ni boleh ke? Okay lagi, faham? Right. So, kita sambung Kita sambung dengan soalan part seterusnya. Okay, tadi kita belajar satu wire je. Okay, jadi bila satu wire, dia akan bergerak sama ada atas dengan bawah sahaja. Sekarang ni, awak akan nampak dia bergulung. Maksudnya tadi satu wire je kan? Sekarang ni, satu wire ni, awak buat dia macam ni. Okay, so dia bukan satu wire dah. Sebab kalau satu wire sahaja, dia akan gerak sama ada ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau dia gulung macam ni, kalau seorang ke atas, seorang lagi akan ke bawah. So, itu maksudnya dia akan jadi putaran, dia akan berpusing. So, berpusing tu adalah turning effect ataupun kesan putaran. Okay, faham tak? Kalau tadi antara dua magnet ni kita just ada satu je wire. Okay, tapi sekarang ni kita ada still dalam macam satu wire tapi digulungkan untuk dapatkan gegelung. So gegelung ni akan menyebabkan kalau seorang naik, seorang lagi akan turun, jadilah putaran. Okay, so macam mana nak tukar gambar ni kepada gambar ni? Okay, sekejap. Sebelum tu kita tengok dulu. Abaikan ini sekejap, tengok ini sekejap. So bila dua, korang akan rasa confused sebab dia ada dua. So apa yang kita boleh buat adalah abaikan seorang. Abaikan ni dulu. Okay, so cuba korang tengok yang ini sahaja. So dia arus keluar. Okay, ini utara, ini selatan. Jadi sekarang ni dalam gambar ni dia akan bergerak ke atas ke bawah. Cuba try buat. Pakai tangan kiri juga. Okay, so korang dah buat kan? Dia akan ke atas kan? Okay, fine. Dia akan go upward. Okay, fine. Jadi sekarang ni abaikan ini. Kita dah tahu dia gerak ke atas. Korang tengok yang belah sini pula. Ke atas ke bawah? Try juga. Kan? Bawah kan? So itu logiknya. Kalau dia berpusing, seorang ke atas, mestilah seorang ke bawah. Okay, so kalau dalam exam, bila dia tanya benda ni buat pergerakan ni macam mana, dia bukan atas bawah tau. Dia akan jadi ikut jam ataupun lawan jam. So dalam kes ni, bila dia ni ke atas, dia ni ke bawah, dia akan berpusing, berputar, dia akan turn. So this one, kita consider sebagai arah jam ke arah lawan jam? Okay, ikut jam. Macam tu lah. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tukar sebab ini adalah simplified version. Gambar asal dia adalah yang ni. So sekarang ni konsep dia sama je. First, magnet utara, selatan. Utara, selatan. Lepas tu korang tengok dia punya bateri. Positif sini. So positif akan menggerakkan arus dia ke sini menyebabkan dia sentuh dekat sini. Bila dia sentuh, dia akan masuk. Okay, so kalau mata korang dekat sini, mata korang akan nampak dia masuk. Sebab tu kat sini bentuk dia masuk. Tapi bila dia gerak ke arah sini, mata korang akan nampak yang belah utara ni keluar. Okay, so sebenarnya gambar ni korang kena bayangkan mata korang pandang dekat sini, nampak seorang ni masuk, seorang ni keluar. Okay, faham tak macam mana daripada bentuk ni boleh jadi simbol?
Okay. So korang tak payah fokus pasal yang lain-lain yang pelik-pelik tu. Just bayangkan, tengok dulu gambar dia macam mana. Tengok mana utara, mana selatan. Lepas tu tengok mana keluar, mana masuk, tukar. Okay, so macam tu lah cara nak tengok dia. By the way, korang hati-hati kalau tengok kat sini, ini di antara benda yang dia boleh tanya. Okay, maksudnya apa nama alat ni? So, untuk benda ni, untuk motor DC, tak apa yang tu cerita lain, dia pakai commutator ataupun split ring. Okay, tak apa. Kita try sebab kita nak fokus on macam mana nak tengok dia punya pergerakan dulu. So, sekarang ni, saya buat next slide. Cuba korang tengok, jawab sama ada dia ikut arah jam ataupun dia lawan. Okay, try. Ramai dah jawab, so kita try. Kita tengok dulu, saya tak bagi jawapan siap-siap, kita tengok jap. Kita tengok yang belah kiri dulu, yang ni. Right, so dia masuk. So maksudnya jari hantu korang kena masuk. Lepas tu, ni jari telunjuk. Okay, ni bahagian kuku. Okay, so bahagian kuku. Ini masuk Yang ni masuk tu ikut arah kuku. Jadi dalam kes ni, benda ni, ibu jari korang akan ke bawah. Okay, so mostly ramai student dia akan macam, oh kalau ni ke bawah ni mesti ke atas, terus dapat jawapan. Okay, hati-hati dalam exam. Memang betul kalau seorang turun, seorang akan naik. Tapi buat je dua-dua just in case korang tersilap buat yang satu. Okay, try je buat dua-dua. Okay, tapi tak apa. Dalam kes ni betul lah yang ni akan turun. Okay, lepas tu kita try yang seorang lagi pula. So sekarang ni sama juga, jari korang ke arah sana. Ni jari telunjuk tau, kuku arah sini. Alright, tapi yang ini, jari hantu korang keluar. Maksudnya menghadap muka korang. Okay, jadi ibu jari korang kat sini gerak ke atas. Jadi pusingan dia adalah arah lawan jam. So jawapan dia adalah lawan jam. Okay. Alright, so siapa yang salah ataupun macam tak sempat nak jawab, try dulu. Okay, try fikir. Nanti korang boleh revise sendiri. So untuk yang ni, faham tak? Alright, okay, done. So kita padam dulu. Okay, next. Okay, try yang ni. So soalan dia adalah ikut jam ke arah jam? Ikut jam ke lawan jam? Sama juga soalan dia. Ikut ke atau lawan? Okay, so kita ada 10 minit lagi sebelum benda ni habis. Okay, tak apa. So sekarang ni cara dia adalah, first kali korang tengok arus positif ke negatif kan. So dia akan lalu sini, lepas tu dia akan belah sini dia akan masuk. Okay, bila lalu sini dia akan keluar. So korang akan lukis sebelah sini masuk, sebelah sini akan keluar. Okay, itu satu. Lepas tu ni korang punya utara. Ni korang punya selatan, south. Okay, jadi bila kita buat tangan kiri, ini masuk. Okay, lepas tu utara ke selatan, ni korang punya kuku kuku kat sini. Lepas tu masuk. So bila dia masuk, yang ni akan ke bawah. Okay, yang ni pula kita try, dia akan keluar. So bila keluar, korang punya ibu jari ke atas. Jadi dia akan ikut lawan jam. Okay, bagus. So macam tu lah cerita dia. So untuk ini, faham sama je macam tadi. Cuma bezanya dalam soalan ni, dia tak bagi korang diagram siap-siap.
Okay, dia bagi korang benda ni.